Assalamualaikum, hai semua. Okey, korang masih bersemangat lagi ke untuk kita teruskan sesi kedua kita ni? Akak mesti korang ada yang dah penat, ngantuk dan dah tak ada mood kan? Tapi akak harap korang masih bersemangat ni untuk kita teruskan sesi terakhir kita ni. Sebelum tu akak terlupa nak kenalkan nama akak. Nama akak Kak Nat dari PT Studio. Kak Nadira ya, tapi korang boleh panggil Kak Nat. Untuk yang sesi kita admit ni, korang jangan lupa ya untuk sediakan pen, pensel dan buku nota untuk korang take note poin-poin yang penting yang akan disampaikan oleh Cikgu Farid sebentar nanti. Tanpa kita membuang masa lagi, Kak nak pasal Kak Cikgu Farid untuk kita teruskan sesi admit kita ni. Bye, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar yang dikasihi sekalian. Bagaimana kamu masih berada dalam posisi yang masih bertenaga, masih bersemangat? Kalau cikgu berdiri di sini hampir 1 jam setengah, nak masuk 2 jam, ya, nak tambah lagi 1 jam setengah, yang nak berceloteh seorang-seorang ni dalam keadaan yang semangat, bertenaga. Jadi kamu di sana bagaimana? Challenge diri kamu. Kalau tengah mengantuk, tolong tampar masing-masing. Kalau belum solat, tolong solat dulu. Ya, dapatkan keberkatan. Ni misi-misi yang tinggal lagi 23 hari menuju SPM ni, yang mana belum solat. Solat jaga di awal waktu, ya. Bangun tahajud di waktu malam, semayang hajat, semayang taubat, ya. Terutama nama pelajar Alif Haikal dekat situ. Lemak, sorry lah tersebut pula nama dekat situ. So guys, bagaimana persediaan kamu untuk menghadapi SPM 2020+? So cikgu harapkan dalam keadaan yang masih bersedia, yang masih bersemangat, motivasinya masih tinggi. Okay. So jangan ada yang dah hilang arah. Sebab cikgu ada pelajar yang kontak dengan cikgu, dia kata cikgu nak jadi apa pun jadilah. Dia adalah bertanya soalan dan sebagainya, tanya persediaan dan sebagainya. Dia kata cikgu nak jadi apa jadilah SPM ni cikgu. Saya dah malas lah cikgu sebab ditunda-tunda dan sebagainya. Cikgu tu sabar dulu. SPM kali ini confirm jadi 22 hari bulan lah. Diharapkan tidak ada lagi penundaan. Okay. Jadi semangat mesti kental guys. Inilah cabaran kita. Baru diuji sedikit SPM dijadualkan semula, dah hilang punah harapan. Baru diuji kali kedua pula dijadualkan balik semula, dah hilang harapan. So di manakah semangat juang kita untuk terus hidup dalam keadaan yang mempunyai kekuatan yang tinggi guys? Nampak tak cikgu hari ni nampak macam confident level tinggi sikit ya. Nampak hari ni tim cikgu kata cikgu pakailah kain baju batik sikit. Cikgu pun carilah baju batik sikit. Dapatlah baju nampaklah sikit kelainan sikit. Selalu kadang-kadang pakai t-shirt dan sebagainya kan. So everything starts with ourself first. Begitu dia ya. So every expert start from the beginners. Masih ingat lagi ayat tadi untuk sesi matematik? Setiap yang expert tu bermula daripada beginners guys. Macam mana kamu nak berjalan, berlari, masuk olahraga dan sebagainya bermula daripada fasa tertentu. Daripada baby kita bangun menerap, merangkak, ya, berjalan, takdir, jatuh bangun ya. Bagaimana sifat baby, ya? Bagaimana baby belajar untuk bangun, berjalan. Jatuh bangun, maka ambillah sifat tersebut untuk kita jadikan sebagai pedoman. Kita semua pernah jadi baby dulu. Kalau habis-habis kot kalau kamu rasa hilang motivasi, dulu aku masa baby tak reti berjalan. Aku bangun jatuh, kadang-kadang berluka lah, kaki berdarah dan sebagainya, ada parut tinggal di muka dan sebagainya. Aku boleh buat dulu. Ya, walaupun aku baby belum belajar betul-betul lagi. Sekarang ni inilah masa dia untuk kamu buktikan kali kedua kepada mak ayah kamu bahawa kamu bukan calang-calang anak. Kamu adalah anak yang mampu tunjukkan result yang cemerlang kepada mak ayah kamu. Kalau katalah mak ayah kamu, kalau kamu dah usaha sungguh-sungguh ni, mak saya mampu bagi kat mak 5A saja, ya. Mak saya bagi 5A tapi admit A1, A+. Mak kamu akan tersenyum lebar. Okay. So para pelajar di sisi sekalian, ya, cikgu doa untuk kamu semua dalam keadaan yang dapat result yang cemerlang, diberikan kemudahan untuk belajar dan sebagainya. So para pelajar di sisi sekalian, kita tak nak bercoloteh panjang. Boleh tak sikit macam biasa 1 ke 2 minit tolong banjirkan dia orang chatting daripada negeri mana? Daripada mana kamu? Siapakah nama kamu, daripada negeri mana? Biar cikgu lihat sedikit yang ramai-ramai ni daripada negeri mana ni. Cikgu nak baca sikit ni. Ataupun bubuh nama sekolah kamu lah. Sekolah kamu, sekolah. Kamu sekolah mana? Jangan beri singkatan lah. Makan penuh lah, penuh. Singkatan ni kalau setakat SMK ni cikgu tahulah. SB Sri Berdana cikgu tahulah. Sekolah mana ni? SMK Seremban 2. Alhamdulillah. Cikgu dapat. Still Brunei. Yang ni kena semayang taubat lebih sikit ni. Kena minta maaf lebih sikit banyak lagi. Alif Haikal ni yang cikgu ni. Aileen daripada SMK Sandakan. Tun Fuad Sabah. Sabah ramai ni. Taman Tun Dr. Ismail. TTDI ada. Wow. Hai daripada TTDI. Sandakan. Jesus Convent Melaka. Kelantan ada. Muar Johor ada.
Pumases. Kolej Tun Dato' Haji Bujang, Sarawak. Oh, orang Sarawak jauh dari sana ya. So, cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang sihat dekat sana juga. Tun Aminah, ni Johor ni, Johorians. Hai Johorians, ramai ni, Johor Jaya 1, St. Michael Sandakan, SMK Agama Miri, Alhamdulillah. Habis lalu Ekal, memang kena balun lah lepas ni. Satu Malaysia ada, ya, Melaka, Kota Kemuning dan sebagainya. So, para pelajar di KC sekalian, cikgu ucapkan ribuan terima kasih atas masa yang kamu luangkan bersama cikgu. Cikgu nak bagi satu tepukan gemuruh untuk kamu guys. Cikgu nak bagi satu tepukan gemuruh untuk kamu. Bersedia semua? Bersedia? Kita nak tepuk tangan masing-masing. Ambil tangan, clap. Team, Kak Bai. Bagi satu tepukan gemuruh untuk kamu semua guys. Ya. Tangan kamu berada dalam fasa yang mood belajar. Tahniah, ucapkan syukur kepada diri sendiri, ucapkan syukur bahawa aku masih mampu untuk berada di sini, untuk duduk di atas meja, mampu belajar. Subjek bukan calang-calang, admit. Hargai diri sendiri dahulu sebelum kita menghargai orang lain. Hargai betul-betul, syukur dulu dengan kebolehan yang kita ada betul. Alhamdulillah, aku bersyukur kerana aku boleh jawab soalan admit pada hari ini insyaAllah. So, para pelajar, cikgu tak nak panjangkan cerita, 1 jam setengah guys. Kita akan teruskan kepada skrin kita hari ini. Hari ini kita punya untuk admit ya. Untuk admit ya. Untuk ADMAT. Okey, untuk ADMAT, strategi minggu lepas. Apa khabar strategi minggu lepas? Strategi minggu lepas kita dah terangkan. Nak target ni kita bukan calang-calang guys. Kita belajar minggu lepas berkaitan dengan paper 2 section C. Yang auto semangat ARA ni macam mana section C kamu masa paper 2 tu? Ada buat latihan tak selama 7 hari? Berapa set soalan yang kamu buat? Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Setakat mana persediaan kamu selama 7 hari. Kalau 7 hari ni masih terawang-awangan, bukan arah lah semua sekali lah ya. Okay. Kalau 7 hari yang lepas masih terawang-awangan, maksudnya kamu ni sebenarnya fasa masih belum sedar lagi. Tolong tampar, tolong tumbuk diri sendiri masing-masing. Tampar betul-betul diri kamu semua. Ya. Sungguh-sungguh guys, 23 hari ke depan lagi, masa masih ada. Okay. Masa masih ada. Ya, dunia belum berakhir. Nak menyanyi tak kot. Okey, jadi minggu kedua ni guys, kita akan cuba untuk fokuskan kepada kita punya paper 2 section A dengan section B sekaligus lah. Section A, section B sekaligus. Baik. Dalam section A kita ada 6 soalan yang kita jawab semua 6 soalan. Section B kita akan diberi 4 soalan. Kita akan diberi 5 soalan yang kita perlu jawab 4 soalan daripadanya. Setiap satu ni bawa 10 markah. Maka ini jumlahnya adalah 40 markah ya. Ini adalah 40 markah. Okey, so yang ini pun 40 markah. Section C yang minggu lepas kita dah belajar untuk 20 markah dekat situ. Okey, still buat partial question. Bagus ya. Jadi kalau ikut strategi cikgu, minggu ni adalah minggu untuk kita fokuskan kertas 2 section A dan section B sekaligus. Okey. Baik, sebab itu kalau e-book yang cikgu sertakan dengan kamu, ini adalah antara soalan yang kita boleh bincangkan ya untuk sebagai panduan lah guys ya. Soalannya tak cukup, kamu kena cari banyak lagi soalan sendiri, soalan pasia, latest SPM 2020 punya percubaan ya, ataupun kertas 2019 SPM sebenar percubaan ya, banyak paper yang kamu boleh dapatkan ya. Okey, so guys, kita pergi kepada soalan yang pertama guys ya. Sebelum kita pergi pada soalan yang pertama, soalan pertama ni. Baik, soalan pertama lagi cikgu dah pilih dah soalan bab ni. Bab apa ni guys? Bab apa ni? Tolong bagi tahu dengan cikgu ni bab apa? Okay. So, bab apa ni guys? SBP 2014, soalan nombor 5, kertas 2. Dia minta kita sketch. Bab apa ni guys? So, Y sama dengan 3 cos 3/2X. Okay, kita boleh buat revision ni guys ya. 3/2X. Untuk X, penuh ni. 0 hingga kita punya 2 pi. Okay. Ini adalah bab apa? Terima kasih. Banyak orang jawab tu. Terima kasih. Okay, ya, bab dia adalah fungsi trigonometric function. Okey, kalau kita lihat kat whiteboard kita, bagaimana kita nak sketch sikit sini ya. Kita nak sketch graf kita ini. Okey, dalam graf kita kita ada 3 jenis graf. Graf sin, graf cos dan graf tan. So ini adalah jenis graf cos. Basic untuk graf cos adalah graf yang mana kita bermula daripada atas turun ke bawah naik ke atas seperti longkang ataupun bukit yang terbalik. So bagaimana kamu nak bayangkan? Bayangkanlah sendiri. Yang cikgu tak nak bantu kamu untuk bayangkan, tetapi paling senang kita tengok macam longkang lah ni guys, bentuk longkang. Ataupun mangkuk terbalik. Mangkuk terbalik pula mangkuk. Ya, bentuk mangkuk dan sebagainya. So yang ini adalah graf asas untuk graf cos. Tetapi kita perlu lihat. Yang di depan ini kita panggil sebagai amplitude guys. Apa dia? Sebut sama-sama. Walaupun cikgu tak dengar. Jujur. Amplitude. Terima kasih.
So amplitude tu kedudukannya berada pada yang paling tinggi dengan yang paling rendah sekali, iaitu -3 dan juga 3. Itu kita panggil sebagai apa? Sebagai amplitude. Boleh ya? Jadi yang seterusnya kita lihat dekat bilangan cycles. Kita panggil sebagai bilangan cycles. How many numbers of cycles yang kita ada? How many numbers of cycles yang kita ada? Kita ada 3/2. Guys, kalau kita tukarkan perpuluhan guys. 3/2. Kalau kita tukar ke perpuluhan, berapakah perpuluhan kita? Bentuk perpuluhan. Terima kasih Mia. Ya, iaitu 1/5. Terima kasih Amirah, ya, 1/5. Okey, jadi kalau kita tukar 1.5, maksudnya 1.5 cycle. Baik, apa maksud 1.5 cycle? Ini berapa? Ini 1 cycle untuk capai 2 pi. Kalau yang ini guys, ini adalah graf asas Y sebab amplitude dia 3 ya. 3 cos X sahaja. 3 cos X sahaja. Sekejap ya. Okey, boleh ya? Tapi zoom dia okey kah? Ya, tadilah. Sekejap. Kita nak zoomkan dulu. Sekejap. Okey, dah. Okey, boleh ya? Okey, patah balik tadi. Okey, apa tadi saya sebutkan? Okey, kalau kita punya 1x ni maksudnya ini 1x lah untuk capai 2 pi. Tetapi dia bukan 1x, dia ada 1.5x. Maksudnya kita akan ada 1.5 separuh macam tu untuk capai apa? Capai kita punya 2 pi. Kalau cikgu macam mana kalau ada 2x? Kalau 2x so kamu buatlah 2, 1, 2. Kalau cikgu macam mana saya dapat 0.5 ataupun 1.2? Separuh sajalah dah sampai 2 pi. Maka graf ini kalau kita nak lakarkan dia, kalau cikgu lakarkan kat sini, tengok baik ya. So graf ini kalau kita lakarkan dia daripada atas ni guys. Ini 1 cycle. Separuh lagi. Nampak? Ya, 1 cycle. 1.5. Kenapa 1.5? Sebab ini 1.5. 1.5 ini untuk capai berapa? Untuk capai 1 cycle 1.5 untuk capai 2 pi kita. Satu putaran lengkap kita ada 1.5 cycle. Iaitu capai 2 pi. Cikgu, kalau sini 2 pi, di manakah pi kita? Pi kita kan separuh daripada graf kita. Graf kita kat mana? Penuh macam ni. Separuh kat mana? Separuh kita berada di sini. Inilah pi kita. Cikgu, ada tak cara mudah macam mana kita nak tahu setengah dia ni guys? So, senang je kamu tengok. Ini kan 1. Ini kan naik ni 1 lagi. Ini 1 lagi. Maka 1/2 kat sini. Nampak? Bentuk dia macam ni. Ini macam tu. Okey. Kalau kamu dapat bayangkan, ini 1 bahagian, ini 1 bahagian lagi, ini 1 bahagian lagi. 1/2 dia berada 1/2 kat sini. So inilah kita punya pi kita. Cikgu, kalau lukis tak comel, macam mana cikgu? Belajar bagi jadi comel. Cikgu pun bukan orang seni. Tapi kita boleh buat lakaran selalunya macam inilah. Mesti ada. Tapi tolonglah, janganlah. Cikgu, saya buat graf kos kita. Kan saya buat macam ni cikgu. Saya ambil pembaris, saya buat gitu. Masak. Masak. Janganlah guys. Buatlah nampak kita ada seni sikit. Buat curve cantik sikit. Okay. So, bagaimana cara kamu nak buat curve tu, nak buat cantik tu, kena datang berguru dengan cikgu 7 hari 7 malam lah sebelum SPM. Baru cikgu tunjukkan macam mana sampai kita nampak graf itu licin balik semula Fikri. Ya. Okay, baik. So, ini pi. Cikgu perlu tak kita letakkan pi per 2? Nak letak pun tak apa, tak nak letak pun boleh. Kalau nak letak kat sini ya, tengok ya. 1 bahagian. Cikgu pecahkan tau. 1 bahagian. 1 lagi bahagian. 1 lagi bahagian. Faham tak? 1, 2, 3 ya. Setengah, setengah, setengah. So ada 3 bahagian 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian. 1/2 ada kat sini. Tengah-tengah ni tahu guys. Sinilah kita punya pi per 2. Gitu cara dia. Cikgu dah ini macam mana pula? Tengok ya. Setengah, setengah, setengah. 1, 2, 3 kan? 1/2 kat sini. Nampak? Macam ni saya tentukan 3 pi per 2 ataupun 3/2 pi. Cikgu, kalau saya tak tulis pi per 2 dengan 3 pi per 2, boleh tak saya letakkan pi 2 pi? Boleh, tak ada masalah. Letaklah 2 tu, pi dengan 2 pi saja. So, ini jangan lupa kita letakkan x. Kalau main dengan x, x lah. Kalau main dengan y, y lah. Biasa dia main kadang-kadang x, kadang-kadang theta. So, berhati-hati lah. Kalau theta, letakkan theta dekat sini ya. So, guys, setakat ni masih bersama dengan cikgu tak guys? Tolong komen sikit guys, senyap sunyi ni. Masih okey ke? Ke tengah fokus betul-betul ni? Fokus sangat tu. Faham ya, Danisa? Okey, Alhamdulillah. Masih fokus dengan cikgu. Alhamdulillah. Baik, so maka inilah graf kita. Cikgu, saya nak label graf kita. Okey, kamu nak label, letak di hujung ni pun boleh. Nak letak di hujung graf ni pun boleh. Okey, so letak kat sini ya. So, y kita sama dengan 3 cos 3 per 2 x.
Jangan lupa guys, jangan lupa. Amplitude tak masuk lagi ni. Amplitude kita 3 dengan negatif 3. Di bawah ni adalah negatif 3. Cikgu, macam mana cikgu tahu di bawah ni negatif 3? Sebab apa kita main 3 dengan negatif 3? Macam cikgu sebutkan tadi. Kalau masih ingat lagi, amplitude kita berada di sini. Ni amplitude kita, 3 kita. Boleh ya? Equation kita tu. Right, boleh ya? Okey guys, kita terus kepada skrin kita sekejap. 3 markah dah ni guys. Nampak? Soalan ini saja kita dapat skor 3 markah untuk trigo dekat sini. Baik, kita teruskan kepada soalan bahagian B. Kita kena laju sikit guys ya. Kalau tak faham tolong tanya dengan cikgu. Cikgu cuba ulang bahagian-bahagian mana-mana tertentu. Baik, seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama. Paksi yang sama tadi ya. Lakarkan satu graf yang sesuai. Nampak tak benda ni? Ini graf kita guys, kita nak. Iaitu graf apa? X bahagi dengan 3 pi tambah dengan cos 3/2x. Ya, okey. Dia ada beberapa cara yang ada. Cikgu tunjukkan salah satu cara yang kita boleh gunakan. Okey. Kita akan gunakan persamaan yang kita dah lukis kat atas. Masih ingat lagi persamaan apa dekat atas? Y sama dengan 3 cos 3/2x. Kita akan masukkan Y ini ke dalam persamaan baru kita ini. Tapi cikgu, yang ini cos 3/2x saja, perasan tak? Tapi yang ni ada 3 cos 3/2x. Okey, ada banyak cara yang kamu ada. Salah satu kita boleh pindahkan 3 ni dulu. Jadi Y/3 sama dengan cos 3/2x macam tu. Boleh tak? Okey, ataupun kalau kamu tak nak confuse macam ni, tak apa. Cikgu olahkan. Okey, cikgu pindahkan lain dulu. Cikgu tunjukkan salah satu lagi cara. Cos 3/2x. Okey. 2/3 tolak dengan x/3 pi. Okey, setakat tu faham tak? Kita nak letakkan y/3 tadi pun boleh juga. Okey, sekarang ini kalau kamu perasan, kita lukis tadi adalah apa? Y sama dengan 3 cos 3/2x. Ada 3 kan? Sini ada 3 tak? Depan tak ada 3 kan? So, apa kita perlu buat? Kita darab 3. Kalau kita nak darab 3, we want to times. We want to multiply with the 3. So, kalau nak times with the 3, bukan kita hanya darab 3 kat sini. The whole equation kita times by 3. So, we become 3 cos 3/2x. 2/3 times 3 become 2 minus 3 dengan 3 ni boleh simplify, so become x/pi sahaja. Perasan tak kamu? Ini adalah apa guys? Ini adalah apa? This is your original y yang kita dah lakarkan tadi. Okay? So this type of equation, so kita dapatkan ini, this is y2 yang kita kena buat a new y kita. So which means that our new y is equal to 2 minus x/pi. So this is our y equation. A new y. Okey, Nioh yakin betul kita boleh jadikan y/3. Macam cikgu sebutkan tadi lah. Kalau tak nak, you boleh tinggalkan 3 sini. So y/3 is equal to cos 3/2x. Yang mana kita akan masukkan y/3 dekat sini lah. y/3 dekat sini. Boleh juga. Dan you akan rearrange balik semula. Betul Nioh? Ya? Itu yang cikgu katakan cadangan yang pertama tadi. So guys, kalau kita perhatikan dekat sini. So kita akan lakarkan graf kita. Iaitu graf apa? Y is equal to 2 minus x/pi. Tim, minta tolong tukar Tim. Okay. So this is our new equation of a straight line yang kita kena lakarkan di atas graf yang sama. Soalan cikgu, adakah graf ini, kita ambil graf yang baru, graf straight line ataupun reciprocal? Garis lurus ke ataupun salingan? Garis lurus ke salingan? Dalam soalan tadi pun bagi tahu dah dengan menggunakan paksi yang sama, lakar graf satu yang sesuai. Dia tak sebut pun garis lurus ataupun salingan. So this is a straight line. How to determine whether it is a straight line equation ataupun reciprocal equation? Salingan ke reciprocal? Graf ini adalah graf, kita punya graf garis lurus ataupun straight line. So how to determine, how to identify our equation is our equation of a straight line ataupun linear. So we depend, Mariam ada kat sini, Mariam, hai Mariam. So we depend on our x position. Kita tengok x kita. Adakah x kita di atas numerator pengangka ataupun x kita di bawah? Kalau x kita di atas, maksudnya inilah y is to mx biasa, mx plus c. So garis lurus saja. Tapi kalau x kita di bawah, contohnya kan x di bawah, contohnya you ada satu persamaan. Y is equal to 2 minus pi over x. No, now your x here is over x. So this is type of graph, reciprocal graph. Graph salingan. So dalam graf ini kebanyakannya dua je lah, straight line ataupun reciprocal. Baik. So kalau kita dah tahu garis lurus guys, graf garis lurus adalah graf yang paling senang dalam dunia. Sebut sama-sama. Graf garis lurus adalah graf yang paling senang dalam dunia. Macam mana kita nak buat? Cepat-cepat kamu pergi buat satu table yang kita nakkan 2 point. Macam kelas matematik tadi,
Cikgu dah share dengan kamu kan kelas matematik. So kita ambil satu point X di atas, Y di bawah. Paling simple guys, kita cuba dulu masukkan X dia kosong dulu ataupun sifar. Gantikan sifar dekat sini. So sifar bagi pi tinggal 2, so letakkan 2 dekat sini. Boleh ya? So this is our first coordinates. This is our first point. So first coordinate. So 0, 2. Which is plot at where? So 0, 2, 0, 2. Around here lah, 3 kan. Bahagi 3, 1 part, 2 part. So around here. So this is our first point. First point. Okay? So second point kita. So cikgu buat besar sikit. Second point kita. Nak letakkan 2 pi pun boleh. Nak letakkan pi pun boleh. Tapi kalau cikgu try 2 pi dulu. Okay, we try to put our x as 2 pi. Substitute x to 2 pi. So 2 pi over pi. So become what? So 2 minus 2 pi. 2 pi. 2 pi. Pi. Potong 2 tolak 2 sama dengan apa? Is equal to 0. So maksudnya our y is equal to 0. So our x is equal to 2 pi and the y value is 0. So here. So this is our new second point of the straight line. So means that what? Senang je guys. Straight line kan graf yang paling senang dalam dunia. Kita dah ada 1 point, kita ada 2 point. Cepat-cepat kita sambungkan sahaja garisan ini gunakan pembaris ya. Tak kena kan? Kita kenakan dia. Sorry ya. So guys, number of solution. How many number of solution? Ada yang jawab 3, ada yang jawab 4. So how many number of solution? We try to count together. So the first point of intersection, 1 solution, 2 solution and 3 solution. So hence we have a 3 number of solution. Okay, so this is our answer. Okay, nampak tak? So 3 bilangan penyelesaian. Cikgu boleh tak kalau buat contoh kalau X tu kat bawah? Allahu Akbar. Kalau letak X ke bawah ya. Okey, boleh lah ya, boleh. Cikgu cuba ya. Menggunakan graf yang sama ke Fikri? Boleh ya, cikgu gunakan graf yang sama. Simple lah, kita ambil simple dulu. Kita ambil satu atas request Fikri dan minta kita punya reciprocal. So sekejap cikgu nak ambil soalan nombor 2, the point which the straight line intersect the graph. Okay, 3. Yeah, you're right, definitely right. So the number of solution is refer to the point of intersection between our cosine graph and the straight line. So our point of intersection, how many number of solutions intersection? So we have 1, 2 and 3. So then hence we have a 3 number of solution. So back to the Fikri balik. Fikri minta request, cikgu macam mana graph reciprocal. Okay. Saya tak pernah jumpa. Okay, hari ni cikgu cuba tunjuk untuk kamu. Boleh jadi reciprocal. Cikgu cuba. Cikgu cuba. So kita try letakkan X kita dekat bawah. Okay, apa beza dia? Beza dia mudah aja. Okay, kita letakkan pi kat atas, X kita letak kat bawah. So this is our new equation. So let me check first. Okay, ataupun sekejap ya. Sekejap lah, cikgu tengah fikir sekejap. Boleh. Tapi kalau graf yang ni kita kena determine dulu sekejap. Kat mana kedudukan kita? Adakah dekat daripada atas ni sentuh kat bawah ni ke? So yang ini kita kena request balik semula lah. Okey, ataupun boleh. Sekejap cikgu tunjuk dengan kamu. Kita gunakan Desmos kita balik semula. Kita tengok dekat skrin kita sekejap. Cikgu tunjukkan kat Fikri ya. Alang-alang dah bertanya tu. Malas cikgu nak lukis balik kan. Cikgu tunjukkan graf cos. Okey, y is equal to cos. Graf cos cikgu tak pernah buat dalam ni, tapi kita cubalah kan. So 3 cos 1.5 1.5 tadi 3.2 x x kita. Okay, this is our graph. So where x kita nak limitkan kan x kita kan. X kita ya. 2, 4, 5 tu ni berkaitan dengan pi ni. Okay, tak apa. Kita tengok graf yang kedua. Cikgu tak dapat nak limitkan. Tapi graf yang kita nak tengok graf tadi ya. Kita ambil graf yang pertama dulu. So our straight line equation just now is 2. 2 minus dengan pi. Where is our pi? Where is our pi? Pi. Tolong cikgu pi. Where is our pi? Sekejap cikgu cuba cari pi sekejap. Kat pi sini. Okay, pi. Tadi x per pi kan, cikgu buat x dulu. So x bahagi pi dulu. Cikgu nak tunjukkan tally dengan jawapan kita dulu. Mana? Sekejap Sekejap tau guys. Alamak, baru soalan pertama
Sekejap tau, tak apalah. Okey, now nampak dekat sini. Tapi kita limitkan lah sebab kat bawah ni tak gunakan pi. So kita ada 3 number of solution kan. 1 sini, 2 dengan 3 sini lah. So dia akan berhenti sampai sini lah, around here lah untuk graf kita kan. Kalau you perasan graf kita 1,5 sampai sini je. So dia berhenti sampai dekat point sini je. Alamak, cikgu nak buat macam mana kat sini 2 pi. Okey, sini nampak 2 pi. So cikgu buat X. Sabar tau. Siapa yang faham, tolong komen faham guys. Cikgu takut cikgu tengah shock sendiri seorang-seorang. Ataupun cikgu nak stop sini untuk cikgu terus pada soalan lain. So nampak graf yang line hijau ni guys. Boleh faham tak guys? Okay, boleh ya? Okay, so guys, cikgu limitkan sampai kita punya 2 pi dekat sini. Perasan tak? Okay, ataupun kat sini pun cikgu boleh buat. Okay. Sabar ya. Terima kasih tau untuk Fikri tu. So sebab dia tanya soalan tu membuatkan cikgu rasa terfikir untuk kita tunjukkan kepada para pelajar. Perlu tunjuk ni guys. Kadang-kadang masuk dalam exam kan kita tak tahu macam mana kita nak buat lakaran graf kita. Sekejap ya. Mana dia tadi? So kurang daripada 2 pi. Kita takkan tu our pi here. Okay, so kita dah limit dah graf kita lah. So yang ni cikgu tak perlu lagi. Okay. Perasan tak? Yang ini pun sama juga. So graf yang panjang-panjang tu cikgu tak perlu limit lah. Patutnya cikgu limitkan warna biru Jadi perasan tak? Berapa number of solution tadi? 1, 2, 3. Okey, macam mana graf kalau kata X tu di atas? X tu di bawah, Fikri. Okey, cikgu tukarkan X tu di bawah. X tu di bawah. Di atas ni adalah pi. Reciprocal guys. Macam mana graf reciprocal? Ini adalah graf reciprocal. Tada! Sebab negatif kan? Okey. Nampak number of solution dia tetap nampak graf macam tu. Tapi sebab ni graf negatif reciprocal. Okey, negatif reciprocal, graf reciprocal, negatif reciprocal. Tengok sekejap dekat whiteboard. Reciprocal kita belajar 2 graf. Graf yang pertama adalah graf positif macam ni. Graf yang kedua adalah graf kita punya negatif macam ni. Masin mulut Fikri, masin mulut Fikri, masin mulut cikgu. Soalan Fikri ni berkaitan dengan reciprocal. Mana tahu SPM lagi 23 hari. Admit paper masa bulan Mac nanti keluar reciprocal. Tak pernah jawab kan? Hari ini kita dapat belajar berkaitan dengan reciprocal. Tapi cikgu, kenapa graf tadi tu dia berada dekat atas? Okey, tengok sekejap balik semula kat graf. Kenapa graf kita ni dia intersect dekat X juga, tapi dia ada kat atas ni sebab dia ada plus 2 tadi. Minta jauh lah ya. Okey, dia ada plus 2. Perasan tak? 2 tolak dengan X over pi over X. So ada 2 dekat situ. Bila ada 2, tengok sekejap balik semula kat whiteboard. Bila ada 2, macam kita belajar graf trigo lah. Graf 2 ni, so maksudnya graf kita akan diangkat 2 anak tangga ke atas. Dia akan angkat 1, 2 dekat atas. Sebab tu dia akan ada limitation dia berada pada X, Y sama dengan 2 pula. So kalau tengok daripada graf kita balik semula, tengok sekejap. So number of solution dalam kes ni ada 1, ada 2, dengan ada 3 dekat sini. Masih ada 3. Tapi kalau ikutnya lah ya, kalau dia nak masuk reciprocal pun, cikgu harap-harapnya lah, tolong jangan menyusahkan pelajar SPM 2020 plus yang tengah ada cabaran COVID sekarang ni, belajar online sebagainya. So cukuplah pi per X tu. Nampak? Graf macam tu guys. Nampak graf dia? Jadi cukuplah dia nak bagi graf pun, nak habis reciprocal pun kita belajar dalam matematik moden kan. Matematik moden, pi per X. Bolehlah kita belajar kan, pi per X. Okay, so kita akan dapat 2 number of solution kat situ. Okay, so guys, cikgu tak nak panjangkan cerita, nanti panjang pula dengan bab yang lain. Okey, jom kita teruskan kepada soalan yang lain. So guys, adakah faham? Kalau faham, pehe, tolong komen pehe. Pehe, bukan pahang pehe. Faham tak semua? Faham ya? Boleh ikut ya? Okey, alhamdulillah. Kita nak teruskan kepada soalan yang seterusnya ni. Cikgu minta izin kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua guys. Okey, kita lihat pada soalan yang kedua. Soalan ni cikgu ambil daripada soalan SBP 2017. Okey. Yang mana soalan nombor 5. Kertas 2, ya, kertas 2 lagi. Baik. Kalau kita lihat dekat sini, rajah 5 menunjukkan kerata rentas suatu longkang dari satu selekoh. Dari sekolah, longkang dekat sekolah lah. Drain on the school, of the school. Given that the shape of the drain can be represented by the equation of quadratic guys. Quadratic senyum guys. Graf dia adalah graf positif guys. Graf positif. Baik. Macam mana kita nak tentukan? Soalan ni menarik ni sebab dia tak bagi x axis dengan y axis. Soalan ni soalan-soalan macam ni lah, soalan-soalan yang best ni, soalan untuk kita punya graf kuadratik. Kan? Lihat dekat sini guys. Ini persamaan yang dia bagi. Baik. Berapakah lebar bukaan longkang tersebut guys? Berapakah lebar longkang tersebut? Macam mana kita nak tahu longkang tersebut punya lebar guys? Okey. Sebab kalau kamu perasan kalau cikgu sambungkan garisan ini, dia akan jadi macam x axis kita. So, boleh tak kalau cikgu minta untuk kita cari roots of equation? Siapa ingat lagi bagaimana nak mencari roots of equation?
Ataupun bahasa Melayunya kita panggil sebagai punca-punca persamaan kita. Ini fungsi kuadratik. Kalau nak bagi pada punca-punca persamaan, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. So 2 per 5 X kuasa 2, tolak 12X tambah 50 sama dengan sifar dekat sini. So guys, ini adalah kita punya persamaan kuadratik. Kalau yang ini apa? Yang ini bukan persamaan Yang ini adalah kita punya fungsi kuadratik. Yang cikgu petakkan ni adalah fungsi kuadratik sebab ada Y. Tapi kalau nak jadikan persamaan, jadikan Y itu sama dengan kosong. So daripada persamaan kuadratik, daripada equation of quadratic equation, so we can find our roots of equations. So we have three method how to find the roots of equation. Still remember? Other than using your calculator lah. Calculator can be using to find your x1 and x2. X1 and x2. So x1 and x2, which is called roots of equation. So other than that, so we have three methods how to find. No. It's not SOR, POR. Ya. Rumus, Nurul Izzati, terima kasih. Penyempurnaan kuasa 2. So far, terima kasih. Satu lagi. Pemfaktoran, factorization method. CTS, yeah, you're right. Completing the square. You can use your formula yang X is to negative B plus minus square root B square minus 4AC over 2A. And then you can use your factorization method. So, apa method sekalipun, tolonglah kamu gunakan. Boleh gunakan. Baik, tengok balik dekat skrin. Kalau cikgu suka hilangkan pecahan 5 ni dulu. Cikgu darabkan semua dengan 5. So, akan jadi 2X kuasa 2 tolak dengan 60X. Tambah dengan 250 ni. 250 sama dengan kosong. So, semua boleh bahagi dengan 2. So, X square minus 30X plus 125 equal to 0. Use your calculator now. How to do the CTS. CTS kot. Completing the square kot. Ya, Syara. Okay. Baik, X square minus 30X plus 125. Use your calculator. So, X1, X2. So, cikgu harapkan semua dah tak ada masalah lagi untuk gunakan kalkulator. So, cikgu ingat kalkulator kita 30 ya. 25 darab 5 boleh ke? 25 darab 5 boleh? 25 darab 5. So, kita dapat 25 and 5. So, nak dapatkan 30 ya. Negatif and negatif. So, you have 2x here. So, 1 is x to 25. X is equal to 5. So, you have 2x which is x to 5 and 25. So, maksudnya apa guys? Oh, rupa-rupanya pintasan paksi x kita ini berada pada 5 dengan 25. Dan kalau cikgu panjangkan lagi graf kita ini, cikgu panjangkan graf kita ini, pintasan sini dia akan jadi sama dengan 50. Cikgu, macam mana cikgu yakin sangat sampai 50 tu? So this is your C. When x is equal to 0, your y-intercept at y is equal to 50. So that's why dia akan intercept kat 50. So this is the roots of equation. So we have two roots of equation. Now, so how about the width? Bagaimana dengan lebar longkang tersebut guys? From 5 to 25. So how about the width? Bagaimana dia punya lebar dia? It's only 20. Cikgu, macam mana cikgu dapat 20? Ya, kita akan tolak. 25 minus dengan 5 lah. So we know that the difference between 5 and 25 is kita punya 20. So cikgu, macam mana kalau contohlah ya. Cikgu, kalau macam mana saya dapat negative 5? So kalau negative 5, equation dia dah jadi lain dah tau guys. Equation dia jadi lain, tapi cikgu tunjuk je. Kalau contoh negative 5, so how about the lebar dia? Macam mana width dia? Macam mana lebar dia? Kalau kata negative 5 and 25, is it still kita kena tolak? Bagaimana lebar dia? So Neo, thank you. So kita dapat 30 because negative 5 to 0 is equal to 5 and another 25. So 25 plus 5, so the total is kita punya 30. Ataupun you can straight away still using your minus difference, 25 minus dengan negative 5, so still got 30 here. So this is the idea je lah guys. Idea dia saja how to find your width of the kita punya drain. So guys, faham guys? Dapat belajar sesuatu? Kita nak teruskan lagi ni. Alif Haikal, okey. Alia, yang nama yang cikgu nampak lah semua huruf dengan AA ni lah. Aira, Aina, Ailin, Aidit, Ahmad, Abdul Hamid, Baihaki. Oh, nama panjang tu. Siapa pakai Zoom nama panjang tu? 1GJ9. Boleh ya? Okey, boleh. Alhamdulillah. Okey, jom kita tengok kepada soalan yang seterusnya. What is your maximum depth of the drain? Berapakah kedalaman maksimum kita? Baik. Perkataan maksimum ni guys, dalam bab pembezaan lah. Dalam bab pembezaan, tolong cikgu padam ni ya. Pembezaan. Perkataan maksimum, minimum,
turning point, titik pusingan, reflex point guys. Perkataan maksimum ni ada satu benda yang you kena buat. Benda apa tu ya? Maximum, minimum dengan turning point. Kalau dengar perkataan tu, Neo thank you, Mariam thank you, differentiate, dan your differentiate, you punya hasil daripada differentiation tu, iaitu dy about dx, dy over dx is equal to 0. Macam titik minimum lah, betul, titik minimum. Dia nak tahu berapakah minimum dekat sini. Tapi kedalaman lah, kedalaman bukan merujuk kepada x tau. Kedalaman merujuk kepada y value. What is your y depth? Y depth is not your x. Tadi x ni adalah lebar dia sahaja. So how about the depth? Okay, antara kaedah yang kita boleh gunakan is very simple guys. Tengok baik-baik ya. Sini berapa? 5. Sini berapa? 25. Kan? Okay, selain gunakan pembezaan cikgu nak tunjukkan satu. Tak apa, lagi cikgu tunjukkan methods untuk kita gunakan satu lagi. Kita tunjukkan pembezaan dulu. So we try to differentiate. So we have y is equal to 2 over 5x square minus 12x plus 50. Differentiate guys. Tolong cikgu untuk differentiate. Come on, tolong sama-sama. So, dy over dx is equal to what? dy over dx is equal to, differentiate. Tendangkan 2 ke depan, 4 over 5x minus 12. Thank you, Turges. Ya. Okay, so because maximum depth, buatlah nampak kita bijak sikit kan. Maximum depth occur at dy over dx equal to 0. Gantikan 0 is to 4 over 5x minus 12. So pindah sebelah sana. So sebab 4 over 5x is equal to 12. Dan potong 3. So your x is to 15. So guys, is it our final answer x is to 15? Is our depth? Adakah jawapan kita x sama dengan 15? No. So this is your x value. It's not the y value. Because the depth is represent y value. Kedalaman longkang kita is y. So how to find your y? It is given that our x is equal to 15. So how to find your y? Just replace your x inside the form equation original y here. So 2 over 5, 15 square minus 12 times 5 plus 50. So tolong selesaikan cikgu, berapakah y yang you dapat sini? Berapa y kita dapat ke sini? Tolong cikgu, berapa kita dapat? Substitute, betul. X into the equation 3. Betul Sri, tepat sekali. So what is our final equation answer for the y? Cikgu tunggu jawapan kamu juga ya. Cuba. What is our y value? Siapa cepat? Okey, Syara bantu cikgu. Oh, dah ramai tu Mirul Neo ya. 80 ya, semua dapat 80. So this is our depth. Even though you dapat negative 80 you mesti dapat negatif kan? Betul tak dapat negatif 80? Sepatutnya dapat negatif lah kan? Sebab apa? Sebab dapat positif Memang dapat positif. Memang dapat positif Sepatutnya dapat negatif. Positif So 15 ke 5? 15 ke 5? 15 kan? 15 lah 15. So try again. Sekejap cikgu cuba dapatkan sekejap 15 kuasa 2 darab dengan 2 bahagi 5 tolak dengan 60 tambah dengan 50. So dapat positif Dapat positif. Okey, tak apa. So jawapan kita boleh diterima juga 80. Okay, how about the graph Kita tengok sejak graph kita. Sekejap Cikgu dapat idea satu benda sekejap. Cikgu cuba double confirm sekejap. Okey. So kita dapat 80. Semua dapat positif Cikgu saya dapat negatif 40. Dapat negatif 40 pula. 80 ke negatif 40 ni? Alamak yang mana tu? Cikgu ada silap tulis ke? Negatif 12. Mana negatif 12 Negatif 2. Oh, ni 15. Allahu Akbar. Itulah. Sorry guys. Sorry. Betul-betul terima kasih Mirul Mirul tadi tolong bantu cikgu. Cikgu tersilap tulis 5 kat sini. Sepatutnya gantikan X 15 kan. Cikgu tulis 5. Okey. Allahu sorry cikgu minta maaf sangat. Sebab tu cikgu pelik kenapa kita dapat 80. Sepatutnya jawapan dia negatif. Sekejap lagi cikgu beritahu tahu kenapa jawapan dia negatif. Tolong kirakan balik dapat apa? 12 darab 5 Fasiha, terima kasih Fasiha. Neo, thank you. 5 tukar kepada 15. Zubaidah dapat negatif 40 ya. Okey, sekarang dapat negatif 40. Guys, nampak tak? Okey, tolong tukar sekejap kepada Wak. Guys, kamu dapat belajar sesuatu tak daripada cikgu? Daripada kesilapan kecil cikgu tadi, tapi sebenarnya cikgu dapat detect jawapan cikgu salah tadi. Inilah salah satu skill yang kita nak.
dalam exam kadang-kadang bila kita dapat jawapan, jangan terburu-buru concludekan 80 terus. Sebab apa guys? Sebab apa? Sebab kalau kamu perasan, cikgu pelik. Kenapa kamu dapat jawapan positif semua ya? Kita belajar daripada kesilapan. Ambilkan ini sebagai satu pengajaran lah kita boleh belajar. Tengok ya. Sebab kita dapati bahawa tadi, kita dah declare lah. So, graf kita macam ni tau. This is our X value 5 dengan 25. So, kita punya ni dekat atas ni yang dia akan intersect dekat 50 lah. Tinggi tu. Tinggi sangat lah. Cikgu tak buat sampai atas ni. Cikgu buat sampai sini je. Dan kalau kamu perasan, ya, minimum point kita ya, maximum depth tu, maximum kedalaman maksimum, tapi dalam case ni kita kata minimum lah, minimum value lah kan. Dalam graph minimum value, tetapi kalau longkang adalah maximum depth lah, kedalaman paling panjang lah. Itu minimum value kita. So how to find here? Guys, tadi perasan tak cikgu gunakan apa? Sekejap cikgu tulis sekejap soalan. Cikgu gunakan dy dx gantikan sama dengan kosong kan? Sebenarnya tanpa menggunakan differentiation pun cikgu boleh selesaikan soalan ni. Siapa nampak bagaimana cikgu cikgu ulang balik semula ya. Tanpa menggunakan dy dx itu 0, I still can find my depth. My x itu 15. Because it is balanced between the 5 and 25. It is a midpoint between 5 and 25. Minimum point sebab dia lah paksi simetri guys. Paksi simetri maksudnya dia reflect benda yang sama. 5 dengan 25. How to find your midpoint? Macam you belajar statistik. Midpoint, titik tengah. Kita akan ambil 5, kita akan tambah dengan 25, kita bahagi 2. 5 tambah 25 apa? 30. 30 bahagi 2 apa? So, our axis of symmetry occur when x is equal to 15. Nampak? Walaupun tak gunakan dy dx guys. Sekali kan kita gunakan dy dx kalau still remember, x kita dapat 15. Cikgu tak gunakan. So, cikgu nampak because 5 and 25 at the midpoint, so we have the x to 15. Dan bila kita masukkan dalam persamaan tadi, you perasan tak? Bila masuk dalam persamaan, kita dapat 80. Cikgu pelik. Macam mana kita dapat 80 Sepatutnya y yang kita perlu dapat kat sini adalah negatif. Mana mungkin 80 kat sini? Sebab tu cikgu ambil kalkulator. Kamu perasan tak cikgu kata? Cikgu nak check. Sebab cikgu tengah check, adakah graf kita ni adalah graf yang tidak sentuh kepada graf kita. Faham tak? Yang tiada punca. Kalau tiada punca, maksudnya 5 dengan 25 dah hilang lah. Salah lah soalan kita semua. Kan? So cikgu test, cikgu dapati bahawa dapat 64, which is more than 0. Maksudnya betul. Graf kita memang 5 dengan 25. So sepatutnya dapat negatif. Cepat-cepat. Cikgu tengah fikir, cikgu tengah problem, cikgu tengah analisis kat mana soalan cikgu salah. Terima kasih untuk Mirul. Mirul tunjukkan cikgu sebenarnya cikgu tersalah darab 12 dengan 5 tadi. Sepatutnya 12 dengan 15. Bila kita gantikan 15, baru kita dapat negatif 40. Baru logik untuk depth tu berada pada negatif 40. Dan jawapan akhir sekali, jangan letak negatif sebab dia nak kedalaman kita hanya ambil value 40 saja ke bawah paras kita punya lantai ataupun kita punya tanah tadi. So para pelajar dikasih sekalian, baru 2 soalan ni guys. Macam mana guys? Feeling dia guys? Terasa macam bahang SPM makin dekat tak? Cikgu tengah bawa bahang dia ni. Rasa seronok tak nak dekat SPM? Sebenarnya MAT tak susah kalau kita faham betul-betul insyaAllah. So boleh? Ada masih bersemangat dengan cikgu? Kita nak teruskan persoalan lain. Kita ada lebih kurang dalam plus minus dalam 40 minit lagi guys. Sedar tak sedar kat 50 minit dah bersama dengan kita. Boleh ya? Okey, jom kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Alhamdulillah, semangat semua ya. Okey guys, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, percubaan MRSM 2017. Okey, percubaan MRSM 2017. Yeah. Guys, buat apa ni guys? 5 markah je guys. Kalau dia problem solving sikit, bentuk ayat dia bagi lah 7 markah kan, 8 markah boleh bagi, 7 markah, 8 markah, 6 markah boleh bagi. Simultaneous equation. Antara bab yang paling senang lah. Jadi cikgu tak mau discuss sebab yang ni you gunakan kita punya substitution method kaedah penggantian substitution method. So tips cikgu nak bagi, kalau 2x tambah y sama dengan 8, linear. Ini bukan linear ini adalah linear. So kita akan ambil linear untuk kita olahkan dia guys. Boleh ya? Tips dia, kita nak jadikan x dalam sebutan y ke ataupun y dalam sebutan x. Cikgu ulang balik semula, nak jadi x in terms of y or y in terms of x. Dua-dua boleh, tapi yang senang sikit guys, kita akan tinggalkan y. Y in terms of x. Why? Because we try to avoid the equation involved with the fraction. Cikgu ulang balik semula, kita cuba elakkan untuk menggunakan persamaan yang dalam fraction. Kalau you tinggalkan x ni, you akan dapat 8 tolak y bahagi 2. Tak nak, nanti menyusahkan kita. Kalau boleh, the keyword is, tolong type macam Syarah, terima kasih, avoid fraction. Ini keyword paling besar. Tolong type sama-sama. Avoid fraction.
Kita nak elakkan fraction. Avoid fraction. Kalau ada fraction, kita avoid dia. Ya. Kita cuba untuk gunakan linear equation. Cikgu, tapi ada ketika saya jumpa persamaan dia macam ni. X per 2 tolak dengan Y per 3 sama dengan 6. Contoh macam ni. Saya pernah jumpa cikgu soalan macam ni. So macam ni saya nak buat? Kalau ada pecahan, cuba hilangkan pecahan tu dulu. Tapi kadang-kadang soalan memang tak boleh elakkan pecahan. Kamu tengok baik-baik ya. Contoh-contoh ya. 2X tambah 3Y sama dengan 10. Yang ni tak boleh elak kita tak boleh elak. Yang ni memang akan ada pecahan. Jadikan Y pun pecahan, X pun pecahan juga. Kan? Tinggalkan X pun pecahan, Y pecahan. Yang ni tak boleh elak. Kalau boleh elak, elaklah. Kalau tak boleh elak, macam mana langgar je lah. Kan? Gitu cerita dia. Mantap Pak Abu. Kalau ada contohnya X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 6 contohnya. Maka kita cubalah samakan penyebut dia. So 3X tambahkan dengan kita punya 2Y. Yang ni pun tak boleh elak kat ni sama dengan 6. So 3X tambah 2Y sama dengan 36. Pun tak boleh elak juga. Nampak? Bila ada, nak tahu tips dia mudah je. You tengok yang mana yang perkali dia. Our coefficient is equal to 1. Kan? Equal to 1 maksudnya contoh kan macam ni kan. Yang our Y is coefficient 1 kan. Jadikan Y sebagai perkara rumus. So guys, bila ganti-ganti cikgu tak nak explain kepada kamu, cikgu tak nak tunjuk, akan makan masa. Kita pergi persoalan yang lebih kritikal. Yang ni kamu boleh buat sendiri ya. Cuma cikgu nak minta sangat-sangat pelajar-pelajar dekat sini, tolong berhati-hati, takut ada careless mistake. Bukan kamu, kadang-kadang cikgu sendiri pun kadang-kadang ada careless mistake. Tolong elakkan careless mistake, okey? So careless mistake ni satu dosa yang halus. Dosa yang apa? Dosa yang halus, kita tak nampak, tak perasan, tiba-tiba dapat jawapan yang berbeza. Boleh? So ada perkataan baru yang kamu belajar ni. Dosa yang halus, careless mistake. Okey? Dosa dalam matematik lah. Jangan bertanya ustaz kamu pula. Ayah saya ustaz kan. Ayah, Cikgu Farid kata, dosa dalam kehidupan kita dalam matematik ada satu dosa. Dosa apa? Dosa halus, iaitu careless mistake. Dah sudah. Mati aku nak menjawab dengan ayah kamu semua pula. Sudah kan? Budak sekolah agama ni kan. Ramai dekat sini kan. Jangan gitu guys. Ya, jangan gitu. Dosa halus ni dalam matematik lah. Kesalahan-kesalahan kecil. Dosa besar lah lagi punca gagal. Betul Sofa? Dosa... tapi kadang-kadang dosa kecil tu lah bila dikumpul-kumpulkan masuk neraka kan. Kan contoh kan. Jangan kita jadi Tuhan pula, ambil kuasa Tuhan pula nak tentukan siapa masuk syurga, masuk neraka kan. Sudah gitu. Ya. Wow, Shri laju you buat Shri. Bagus. Nampak? Tirulah macam Shri. Dia terus dapat jawapan. So cikgu kongsikan Shri punya jawapan. So X is equal to 7/2. So another X is equal to 5/2. Cikgu ambil jawapan Sri ni Y is equal to... kalau cikgu tak sembang lama tadi, cikgu boleh dapat jawapan ni kan. So kita dapat 3. Persamaan ni boleh keluar 7 markah kan? Boleh. Kalau keluar 7 markah bukan soalan macam ni lah. Problem solving lah. Dia bagi Pak Samad menanam pisang di kebun di belakang rumahnya contohnya. Ini rumah dia. Lepas tu dia memagarkan pagar ni. Ini pernah ni jadi soalan. Yang mana perimeter ni dia bagi sekian. Luas keluasan yang ni sekian. Dia bagi problem solving. Dapat soalan macam ni. Yup, saya dapat tu juga kan. Okey, dapat tu juga. Okey lah. So dapat soalan macam ni mungkin 7 markah. Kadang-kadang cikgu pernah jumpa sampai 8 markah pun ada. Soalan yang kebat. Okey, kita teruskan soalan ni guys. Kita punya soalan seterusnya adalah soalan circular measure. Tim, tak ada air ke tim? Haus dah ni. Daripada tadi tak minum begini pukul 3 ni. Mana tim? Tolong ambil air jap. Kak Bai, tolong ambil tim. Mantap Pak Abu. Guys, bagi cikgu teguk air sekejap guys. Hai, tim cikgu ni. Dia tak perasan, dia khusyuk sangat tengok Alif Haikal kat situ tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita teruskan balik. Sila-sila ya. Okey, circular measure guys, Okey, Rajah 3 menunjukkan kawasan merejam lembing. Guys, soalan ni adalah soalan MRSM 2016. Soalan nombor 13. Cikgu ingat ada typo ni guys. Ada typo ni. Cikgu ingat soalan nombor 3 je kot. Tak boleh soalan nombor 13 lah. Mana mungkin circular measure nombor 13. Kan, cikgu rasa tim ada typo ni. Section A 1 hingga 6. Section B dia ada 5 soalan. 7, 8, 9, 10, 11. 7 hingga 11. Soalan nombor 12, 13, 14, 15. Ini pada section C. Ini kalau soalan 13 section C dah ni. Ni circular measure. Cikgu ingat soalan berapa markah ni? 4 markah, 2 markah, 6 markah. Kalau 6 markah confirm section A lah. Cikgu ingat soalan 3 ni. Typo guys, typo. Nampak? Tengok nombor soalan pun cikgu dah tahu dah. Ada kesilapan kat situ.
Siapa perasan, bagus. Siapa yang tak perasan tu maksudnya, tak apalah. Tak apa pun. Okey, darjah 3 menunjukkan kawasan merejam lembing bagi satu kejohanan olahraga. Tak apa, tak ada penting. Guys, dalam bab ni ada dua formula. Ada dua formula sahaja terlibat. S is equal to R theta. Boleh? Area is equal to half R square theta. Boleh? Selesai masalah kita. Baik. The distance of the throw is measured from point O. Point O tu adalah kita punya point, center point lah, center of circle lah. Okay. The shaded area is the area where the grass need to be replanted. Kawasan dia nak tanam balik semula rumput lah kan. Dia nak tanam balik semula rumput, kawasan yang lorekan tu. Hitung kos yang diperlukan, cerita tentang luas lah guys. Cerita ni tentang luas, area kita. So how to find the area of the shaded region? By using this formula lah. Tapi if you use this formula, make sure your theta is not in degree. Your theta mesti convert into what? Your theta mesti convert into radian guys. Sebut betul-betul, radian. Dalam bab ni, kalkulator boleh tukar tu dalam radian, tapi cikgu nak ajar manual lah guys. Sebab kalkulator boleh tukar tu. You masuk je degree, tapi unit dalam radian pun you dapat jawapan. Baik. Dia simple je. Sama ada kita punya 180 bahagikan dengan pi, ataupun pi bahagi 180. Cikgu bagi tips you paling mudah je. 180 ni degree ke ataupun radian? 180 degree kan? 180 degree kan? Pi ni apa? Pi ni radian. Ini pi ni adalah radian. Okey, soalan cikgu. Kalau degree nak degree nak tukar kepada radian guys. Degree kan? Degree nak tukar. Kamu tak boleh ada degree kat sini. Katalah kamu ada 30 degree darab degree jadi degree. Kan? Tak boleh lah macam ni. Maka degree mesti ada kat sini. Faham tak? Sebab kalau kamu nak tukar degree, pastikan degree dengan degree ni boleh potong. 180 kan degree. Maksudnya adalah 30 darab pi bagi 180. Itu cara cikgu ingat lah. Okay? Kalau yang ini adalah untuk radian kan. Radian mesti potong dengan radian lah. Maksudnya you ada satu lah ni 1.23 radian lah. Nak tukar kepada degree. Nampak? You potong radian, selesaikan kamu akan dapat jawapan dalam degree. Jadi kamu potong degree, kamu dapat jawapan dalam radian. Cara nak hafal cikgu, cara macam tu. Siapa ada cara tersendiri, dipersilakan gunakan cara you. Tapi cikgu gunakan cara ni, cikgu ingat, kalau degree mesti bawah ni degree, iaitu 180. Iaitu pi bagi 180. Ya. Tapi kalau nak tukar, guys, kalkulator boleh tahu guys. Tapi cikgu tak nak tunjuk lah. Tadi masa matematik ya. Kalau masa matematik tadi, cikgu cuba untuk ajar pakai kalkulator tau. Untuk dapatkan mean. Tapi dia macam drag masa sikit lah. Sebab tu cikgu tak nak tunjukkan gunakan kalkulator. Banyak pakai kalkulator. Sebab kalau gunakan kalkulator, korang 5 ke 10 minit dengan kalkulator. Tak, sentuh tak kena dan sebagainya kan. Jadi cikgu minta izin lah untuk cikgu tunjuk pakai manual je lah. Kalkulator nanti kalau ada keperluan, request cikgu akan buat video, cikgu akan masuk dalam Telegram channel. Siapa yang masih belum follow Telegram channel kita di bawah ni guys, nampak Pitin Studio? Siapa tu? Siapa belum follow lagi? Follow Pitin Studio, okay? Okay, kita nak teruskan lagi. Ya. Okay, area yang kita nak cari ni guys, area kita adalah area penuh ni semua, tolak dengan area yang ada radius dia 15 sahaja. Jadi cikgu buat apa tau? Area shaded region kita ada dua lah. 1/2 R square theta tolak dengan 1/2 R square theta juga. Theta lah, theta sama. Theta sama guys. Theta macam mana guys? Theta. Theta kita 30 darjah. Nak tukar dalam radian guys. Theta. 180 ke atas ke bawah? Dekat bawah guys. 180 dekat bawah. Atas ni adalah pi radian. Ambil kalkulator, selesaikan. Pi dia suruh gunakan pi. Tak ada gunakan kalkulator apa. Pakai 3.142 lah. 30 darab 3.142 bahagi 180. Kita dapat apa? 0.524. 5237 lah kan? 5237 lah cikgu ambil ya. Boleh kita ambil 1/6 pun boleh. Betul? 30/1/6. 1/6 pi. Lagi tepat. Okey, jadi dekat sini, ini di theta kita tahu. Okey, yang membezakan adalah radius. Radius yang besar adalah 30 ya. 1/2 30 square. Theta kita is 1/6 pi. Okay. Minus dengan 1/2 R kita yang kecil tu ya. Kawasan kosong tu adalah 15 ya. 15 kuasa 2 darab dengan kita punya theta kita. Theta kita is still same. Sharing the same point. Kamu nak kira manual macam ni pun boleh. Tapi siapa yang nampak, kamu boleh factorizekan tu sebenarnya. Kamu boleh factorizekan. Because yang ni 1/2 dengan 1/6. 1/2 darab 1/6 pi
So yang balance kat sini dah 30 kuasa 2 tolak dengan 15 kuasa 2. Siapa nampak boleh buat macam ni, siapa tak nampak terus straight away gunakan kalkulator. Berapa kamu dapat guys? Tolong cikgu. 0.524 dia. Yang tu cikgu ingat itulah degree kita. Radian kita, our theta. So berapakah area yang tinggal kat sini? Ini jawapan kita. Boleh? Siapa tolong tekan kalkulator? Cikgu malas tekan kalkulator. 1/2 times 1/6 times 3.142 in bracket 30 square minus 15 square. 225/4. Bagi dalam bagi dalam darab terus pi tu sebab kita nak terus dapatkan kita punya harga tu untuk total semua. 10125 ya Elman Cikgu ambil jawapan Elman boleh? Tolong double check, cross check yang lain semua 10125. Boleh ya? Yang ini adalah unit dalam meter square guys. Okey, meter square. Boleh? Tapi soalan bukan nak luas itu. Soalan nak kita punya berapakah kos kita yang diperlukan guys. 1 meter persegi, 1 meter square is RM12.50. Betul ke tim? Berapa dia dapat? Tim kita kata berbeza, dia dah pelik dah. Bukan 10125 ni. Alamak, baik cikgu ubah tekan. Kan? 0.5 darab bahagi 6. Bahagi 6 darab 3.142 darab dalam kurungan 30 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Oh, cikgu dapat 176.71 guys. 74 cikgu dapat. Sorry ya. Oh, mungkin dia darab untuk harga terus kot tadi Ilman tadi ya. 176.74 ni cikgu dapat. Ini luas So, untuk dapat harga darab je lah. So, 176.74 kita darabkan dengan RM RM12.50. Cikgu ingat dia darab tu ni. RM12.50. Oh, pun tak dapat juga. So, jawapan dia adalah kita punya RM berapa? Kos yang diperlukan RM 2209.22. Bagi 2 tempat puluhan lah sebab harga kan. 22. 21 tu cikgu convert pada 22 Mungkin kamu ada jawapan yang berbeza sikit sebab kamu bundar ke atas lah, tapi cikgu ambil dua-dua lah ya. Jangan bagi banyak perpuluhan guys sebab sen cuma ada 2 tempat perpuluhan sahaja. Guys, dah 1 jam 5 minit guys. Masih bersama dengan cikgu, masih bersemangat ataupun dah layu dah di puncak gunung nak ke SPM? Masih semangat Ailin. Ailin antara orang yang paling supportive lah. Kalau tim kita cikgu tengok upkan satu Telegram channel dekat satu post tu, dia antara orang yang pertama akan komen. Ailin OP ni. Bagus lah. Ailin daripada mana Ailin? Ailin daripada, kalau tak salah cikgu, daripada Sabah Sarawak Cikgu tak sure. Ailin boleh komen sikit tak? You daripada mana Ailin? Ailin OP. Betul daripada Sabah. Cikgu ingat sebab itu first dia punya pengenalan tu. Okey, kalau perpuluhan tu ada beza sikit masih boleh ke terima? Boleh kalau dia sebab dia ada tengok line by line guys. Dia tengok line by line. Kalau jawapan tu berbeza sedikit dia akan tengok apa calculation you dekat atas. Tapi soalan ini mesti ada jawapan yang tepat lah. Macam cikgu gunakan pi 3.142. Kalau you gunakan 22/7 berbeza sikit jawapan dia. Kan? Kalau you gunakan pi calculator pun berbeza pula jawapan dia. Kalau boleh elakkan gunakan pi calculator guys. Kalau siapa yang pernah dengar tips daripada yang cikgu dah panggil sebelum ni kan, seorang cikgu penanda kertas dia dah beritahu tu, dia ada sebut tu, dia kata kalau boleh elakkan gunakan pi calculator. Sebab gunakan 3.142 ataupun 22/7. Kalau gunakan pi calculator boleh tak? Ini cikgu dengar daripada tips ni lah. Tapi kalau bagi cikgu, boleh je lah kan. Tapi sebab itu pemeriksa kertas dia kata elakkan. Bila sebut elakkan tu, jadi cikgu pun, langkah cikgu berhati-hati sikit lah. Sebab bermain yang permarkahan, walaupun cikgu kata tak salah. Tapi kalau bermain yang permarkahan ni, cikgu tak berani nak sentuh sangat lah. Sebab cikgu risau kan. Sebab bila cikgu dengar tips cikgu punya orang otai tu kata, kalau boleh elakkan, cikgu pun cuba sampaikan kamu, cuba elakkan. Okay. Kalau boleh pakailah 3.142 ataupun 22/7. Tetapi bagi cikgu sebab dia tak beritahu gunakan nilai apa kan. Jadi kita akan pakai 3.142 ataupun 22/7 lah. Cikgu kenapa tak boleh pakai pi calculator? Itu persoalan tu lain pula tu guys. Kalau cikgu nak explain tu dekat 10 minit pula. Ada sebabnya, cikgu faham kenapa sebab tu. Right? Okey, tak apa guys. Kita teruskan. Di dalam acara tersebut Syafiq telah berjaya mencatat rekod baru membuat rejaman sejauh 44 meter. Wow, Syafiq hebat. Siapa nama Syafiq kat sini? Power ni 44 meter guys. Kalau kamu lari 100 meter, yang ni lebih kurang separuh daripada perjalanan track 100 meter, separuh ni 44 meter. Power ni. Siapa nama Syafiq? Power ni. Tenaga kuda. Tenaga kuda ni. Pihak sekolah akan membuat satu lengkok bagi menandakan jarak yang telah dicapai oleh Syafiq. Cari panjang lengkok tersebut. Guys, 30 meter. Panjangkan sikit je lah jadi 44.
Dia nak tahu berapa length of arc lah. Pakai S kita R theta lah. Theta dia apa? Theta yang ni lah kan. Darab dengan kita punya R kita 44. Settle masalah kita guys. Okey, cikgu tak nak panjangkan cerita kat situ. 2 markah je. Kita terus kepada soalan percubaan SPP 2016. Kita lihat di sini guys. Kalau kita lihat kat sini pun kita dah nampak dah. Ini bab apa guys Ini bab apa? Ya, bab apa ni? Tolong jawab dengan cikgu. Nampak soalan tersebut? Apakah kita punya bab yang terlibat dengan soalan tersebut? Statistik. Oh, panjang tu Dania. Statistik. Ya betul. Stats. Statistik. Betul. Statistik. Tepat sekali. Tahniah untuk semua sekali tim. Tepuk tangan sikit kat dia orang tim. Tepuk tangan sebab dia orang mencuba satu yang bagus tu. Ara, terima kasih Ara. Hidayah. Saya bagi satu tepukan gemuruh untuk kamu. Antara ciri-ciri pelajar yang betul-betul dah bersedia untuk menghadapi SPM, tengok soalan dia dah dapat dah tahu dah. Okey, yang ni bab statistik. Nak tepuk lagi ke? Sabar. Tengok soalan ni, tengok yang ni bab fungsi kuadratik. Tengok soalan ni, soalan simultaneous equation. Kamu dah betul-betul bersedia lah. Level kamu dah super level macam cikgu lah. Silat-silat cikgu boleh jemput kamu datang sini, kamu yang mengajar kawan-kawan kamu. Cikgu dah sama level dengan kamu dah. Sebab tu kalau kamu perasan ya, cikgu selalu pelajar-pelajar pusat tuition cikgu dekat sini kan, cikgu selalu kata, dulu di awal-awal dia belajar masa form 4 dengan cikgu, apa masuk statistik, Allah Rashid. Cikgu tak nak layan. Itu semua main-main tu. Okey. Cikgu kata dengan pelajar cikgu masa form 4 dulu kan. Cikgu kata, kamu punya level dengan cikgu macam ni tau. Kamu berada di bawah lagi ni, kamu baby lagi. Makam betul Nabil, makam kamu dengan makam cikgu tak sama. Tapi sekarang ni cikgu kata cikgu boleh bagi tauliah lah, cikgu boleh ijazah kepada kamu, level kamu cikgu yakin dah ada yang sama paras dengan cikgu, atau silap-silap ada yang dah lebih daripada cikgu pun ada. Okay. Jadi tahniahlah untuk yang betul-betul level dah makam dan menghampiri cikgu ataupun dah lebih daripada cikgu, teruskan usaha. SPM kau kasih hantam A1 guys A1. Okay, so statistik guys, kalau kita lihat kat jawab soalan kita ya. Statistik sejenis kuih. Dah mula dah tu nak merepek dan meraban tu. Tak apa, cikgu tak mau layan. Cikgu fokus kepada yang nak belajar betul-betul tu, yang tak merepek tu. Kalau nak cerita tentang statistik kan, cikgu cerita tentang bubur lambuk. Baru cikgu teringat tadi macam manalah bubur lambuk sedap je rasa bubur lambuk. Okey, fokus balik guys ya. Okey, Rajah 3 menunjukkan taburan umur bagi 50 orang pekerja. 50 orang pekerja. Syarikat Maju Jaya, selamat Maju Jaya untuk kamu SPM 2014. Okey. It is given that 50% of the workers is older than N years. 50% guys. Kalau disebut tentang 50%, apa yang bayangan kamu boleh sebutkan? 50% pekerja itu melebihi N tahun. Separuh guys. Hidayah, terima kasih banyak-banyak Hidayah. Median kita. Kalau nak sebut tentang first quartile ataupun kuartal yang pertama, first quartile, dia boleh sebut tentang 25% below. Ataupun dia sebut tentang 25% upper. Ataupun upper age kan. Upper ataupun dia sebut tentang 75%. Kamu faham kan? Kenapa sebut 25 uppers and below? Kan? Inilah Q3 kita. Jadi, tak apa. Tak nak fokus lebih-lebih. Kita pergi kepada median. Guys, median kita guys. Okey, bila sebut tentang median guys. Okey, 50% adalah median. Median dalam statistik ADMAT tengok dekat whiteboard Okey. Median dalam statistik whiteboard lah. Statistik ADMAT dia ada dua kaedah yang kamu boleh cari untuk mencari median. Tolong tulis siapa yang ada kertas dengan pen, tolong tulis siapa yang belum tahu ataupun dah tahu pun tulis lagi. Median boleh cari. Median ke Q1 ke Q3 ke? Boleh. Median Q1 Q3 boleh cari dengan 2. Terima kasih Nabil. Ini pelajar-pelajar cikgu ni yang banyak dah tahu dah ni. Cikgu selalu sebut. Median Q1 Q3 kita boleh cari dengan 2 kaedah. Yang pertama berdasarkan satu graf yang kita panggil sebagai ogive ataupun ogive ataupun ogive. Sebutan dia macam-macam lah pronunciation dia tu. Ya. Kalau cikgu belajar ada prof cikgu dia sebut tentang ogive. Ada kata ogive, ada kata ogive. Itu macam-macam lah ya. Okey, median maksudnya paruh ni lah, nampak? Ini Q1, ini Q3. Tetapi median juga, okey, kita boleh, ya, median juga kita boleh cari menggunakan formula ataupun rumus. Sebut tentang formula. Cikgu fokus pada median ya. Median punya formula guys. Apakah formula median? L lower boundary, sempadan bawah, plus dengan 1/2 sebab median kalau Q1 1/4, kalau Q3 3/4, 0.75.
So ini median 1/2n. Bilangan data 50 kita tadi. Tolak dengan F besar Farid, F kecil Farid juga. Darabkan dengan C kita, iaitu size kelas kita. Baik. Kita perhatikan dalam soalan kita. Dia kata 50% guys. Okey, berapa bilangan workers kita dekat laptop kita? Okey. 50%. 50 bahagi 2 berapa? 25. Cuba tengok. 11, 16, 26. 25 berada pada kita punya row nombor 3 ni guys. Ini adalah median class kita. Faham median class tu apa? Median class. It is not median yet, tapi ni hanya kita panggil sebagai median class. Boleh ya? Median class. Sebut betul-betul median class. Okey. Baik. Apakah lower boundary untuk median class tersebut? Boleh repeat. Repeat yang mana Syarah? Okey, repeat yang mana tu? Nak cari kita punya median class ke macam mana? Oh, median class. Okey. Sekali cikgu ulang ya. Okey, daripada workers kita ada 50 orang. 50% daripada 50, separuh lah, iaitu 25 orang, betul? Sini baru ada 11 pekerja. Kelas tambah dengan kelas baru ada 16, betul tak? 16 tambah 10 kat sini ada 26. Maksudnya total sini ada 26. Okey? Okey, Rashid ni cikgu ingat boleh keluar dah kot, cikgu rasa. Sama ada you bukan student admit ataupun you memang. Sebab tak mungkin pelajar SPM 2020 ya. Dia bertanya soalan macam tu. Minta maaf Rashid, cikgu tak sure adakah itu satu lawak, cuba nak buat lawak ataupun memang you tak tahu. Cikgu tak sure. Kalau betul lah you pelajar SPM 2020 ya, ambil admit, kalau you masih bertanya soalan yang simple macam tu, cikgu rasa satu benda yang sangat serius tu. Satu benda yang sangat serius. Cikgu tak sure. Rashid boleh, kalau betul you SPM 2020 boleh text dengan tim cikgu lah, cikgu akan bantu you sesuatu lah. Kita bagi you at least benda-benda yang benda ni. Tak apa, kita fokus balik semua. Rashid, tolong Rashid ya. Boleh text dengan kita punya tim. Ya, DM kita punya tim, kita akan bantu dia kalau betul dia SPM 2020 plus ya. Kalau SPM KSSM tak apalah. Ya, di KBSM. Apa cikgu tadi dah lupa dah. Okey, 50% daripada tengah. So maksudnya 25 tu berada pada pelajar ataupun workers yang berada pada data yang ke-26 ni. Kan? 26. Maksudnya 25 kat sini. Maksudnya ini akan jadi median class. Contoh ya. Kamu kira-kira dapat 3 katalah kamu kira-kira kamu dapat 14 lah, contoh 14. Separuhkan dia kan. So 11 tak cukup lagi, 15 nampak. So ini akan jadi median class sebab data yang ke-14 berada pada 15 kat sini. Boleh faham ya? Okey, jom kita teruskan lagi. Baik. Jadi kita tentukan kita punya median class kita berada dekat sini. Median class. Okey, apakah lower boundary kita? Okey, Syarah ya. Okey, apakah lower boundary kita? Di antara 36 dengan 35. Ambil di tengah-tengah dia. Jadi 36 dengan 35 jadi 35.5. Okey, so itulah lower boundary kita. Maksudnya dekat sini guys, tengok baik. Sini akan jadi kita punya 35.5 untuk lower boundary kita. Okey. Tambah dengan, okey, tengok baik. 1/2 daripada N. N itu apa? Bilangan keseluruhan 50. 1/2 daripada 50 sama dengan 25. So cikgu ambil 25. Okey, apa beza F besar dengan F kecil kita guys? F besar atas, F kecil kita bawah. Okey, tengok balik semula kat skrin. Kalau dalam formula ya, tengok baik. 1/2 tolak N tolak dengan F besar bahagi dengan F kecil. Okey, cikgu nak tunjukkan. Cikgu antara benda yang cikgu tunjukkan bagaimana kita nak tentukan F besar dengan F kecil. Kita tengok. F besar ni berada di atas, betul? Berada di atas mana? Berada di atas kelas kita tu. Berapakah jumlah workers kita? 11 tambah dengan 5, 16. Maksudnya F besar dia adalah 16. Cikgu, F kecil macam mana di bawah? Di bawah kita ambil hanya frekuensi 10 ini sahaja. Iaitu bawah ni akan jadi 10. So size kelas macam mana cikgu? Kita ambil sempadan atas dengan sempadan bawahnya. Iaitu 40.5 tolak dengan 30.5. Ini sama dengan 5 kita. Jadi kalau kita perasan kat sini. Tim, tukar balik. Ini akan jadi 16. Jumlah yang di atas. Kemudian bahagikan dengan frekuensi kat situ saja 10. Kita darabkan dengan 5. So selesaikan dapat apa ni? Ada yang dah jawab 40 kat situ. Huawei Nova. Cuba kirakan. 25 tolak dengan 16. Kita bahagikan dengan 10. Kita darabkan dengan 5. 35.5 tolak answer. Dapat 31. 31. Sekali lagi. Berapa tadi? 25 tolak dengan kita punya 16. Bahagi 10. Kita darabkan dengan 5. 35.5. Tambah answer. So kita dapat 40 ya. Kita dapat 40. Boleh gunakan kaedah segitiga tu, betul. Boleh gunakan yang kaedah yang zigzag tu. Alright.
So kita akan dapat 40. Maksudnya apa guys? Maksudnya median dia, median yang sebenar tau, bukan median kelas. Median kelas tadi kita dah tentukan lah di antara 36 hingga 40. Okey, 36 hingga 40. Right? So tetapi median yang tepat dia adalah betul-betul berada pada 40 tu sebagai median kita. Okey. So Aidit ada share dekat situ 37, 38, 39, 40, 5 nombor jadi 5. Oh, itu nak kirakan saiz kelas kita tadi kan? Saiz kelas kita. Okey, kalau kita lihat balik semula ke dalam kita punya soalan ni. Oh guys, tinggal lagi 15 minit guys. Tak apa, kita detailkan sikit kat soalan ni. 4 markah guys soalan nombor bahagian B. Masih bersama dengan cikgu tak? Masih okey? Masih boleh hadam lagi ni? Masih boleh hadap lagi ni? Masih ya? 15 minit lagi ni tau. Ya. Okey, jom kita habiskan soalan bahagian B ni. Okey, pada penghujung 2014. Okey, alhamdulillah Aliyah, Hidayah, cikgu nampak komen you. Okey, pada penghujung 2014, beberapa orang pekerja dari kumpulan umur 41 hingga 45 telah berpindah ke syarikat yang lain. Kalau kita tengok dekat table kita, cikgu padam dulu table kita ni ya. Kita padam dulu table kita. Okey, kita tengok table balik. So, ada beberapa pekerja di antara umur ni, dari 10 orang ni lah. Dia keluar daripada syarikat tersebut. Ya. Kemudian dia kata apa? Ada beberapa orang umur ni keluar dari syarikat dan manakala 3 orang pekerja daripada umur 56 hingga 60 telah pencen, telah bersara. 3 orang je. Maksudnya tinggal sekarang tinggal apa? Tinggal seorang lah. Boleh ya? Sebab 3 orang dah pencen, maka grup umur 56 hingga 60 tu dia tinggal seorang. Maka diberi min kita yang baru pada akhir 2014 adalah 39 tahun. Cari bilangan pekerja yang okey. Yang ni maksudnya apa? Kita kena pakai apa? Formula min lah. Macam mana formula min kita guys? Tadi dalam sesi matematik siapa yang join? Kita dah kongsikan bagaimana nak mencari min kita tadi. Kan? So apakah formula min? Ini kumpulan data kumpul ke tidak terkumpul? Grup data ke ataupun ungroup data guys? Adakah dia group data ataupun adakah dia ungroup data? Kes ini adalah group data. Ya, yang gunakan kalkulator tadi. Tapi cikgu tak nak tunjuk kalkulator kali ni ya. Okey, ini adalah group data. Group data. Data yang terkumpul, betul. Sebab apa? Sebab dia dah kumpulkan dah. Umur di antara 26 hingga 30 berada pada 11 orang pekerja. Kamu berada di mana? Belum lagi. Kamu tak boleh bekerja lagi. Kamu SPM lagi kan? Cikgu, agak-agak cikgu dekat umur di mana ni guys? Jom kita teka sekejap. Agak-agak kalau kamu tengok dalam kat list ni, berapakah umur cikgu? Di manakah kelas cikgu? Kelas cikgu. Agak-agak lah, agak-agak. Janganlah tak beragak sangat sampai 56, 60. Cikgu nak pencen dah tu. Jangan tuakan cikgu sangat. Ya. Okey, ada yang 36, 40 ya. Weh, 41, 45 arah. Janganlah tuakan cikgu sangat. Nak buang janggut dah macam ni. 26, 30. Yeay. Salah. Umur cikgu berada pada 31 hingga 35. Tidak terlalu 35, tidak terlalu 31. Sebaya saya kan. Itulah cikgu nak sebut juga. Umur cikgu sebenarnya 19 sebenarnya. Tapi dekat IC tu umurnya di antara 31 hingga 35 kan. Okey, jom. Muda lagi tau, muda lagi. Cikgu mengajar 12 tahun lepas. Tukar sekejap. 1 minit. Minta izin sekejap Cikgu mengajar 12 tahun lepas masa umur cikgu tak boleh sebut lah kan. Masa cikgu dekat third year degree lagi dekat Universiti Malaya, third year degree lagi. Cikgu dah start keluar untuk mengajar pelajar-pelajar. Masa fourth year degree, final year, cikgu berada di Bangi. Siapa orang Bangi kat sini? Putrajaya, Cyberjaya. Cikgu dah start untuk pergi mengajar budak-budak sebab cikgu minat gila-gila dengan maths, AdMath. AdMath lah terutama. Fizik pun cikgu ajar tapi AdMath lah cikgu fokus. Ya betul, cikgu ada master. But bukan kerana cikgu ni bukan sebab apa tak? Sebab cikgu rasa ilmu yang terpendam dalam SPM, cikgu rasa cikgu nak mengajar orang. Sampai sekarang lah dekat 12 tahun dah cikgu mengajar orang. Ya. Masa cikgu mengajar awal-awal tu, sampailah masa cikgu dekat Bangi sampai tahun bila ya? Cikgu dah lupa lah, 2-3 tahun lah, lebih kurang lah ya. Ada pelajar dia kata kan, cikgu, saya nak tanya cikgu cikgu masih baru lepas SPM ke? Time tu guys, kalau cikgu boleh tunjuk gambar IC, cikgu minta maaf lah, cikgu takkan tunjukkan korang. Kurus guys. Kalau tengok muka cikgu, muka yang seperti pelajar betul-betul habis SPM. Kan? Tapi sekarang tak boleh lah sebab badan dah gemuk sikit, ada janggut sikit. Okey, sorry, tim kita dah marah tu, dah tunjuk jam tu 10 minit lagi. Cikgu pernah ajar dekat sekolah. Itu persoalan yang kita perlu jawab, ya. Okey, tak apa guys, kita teruskan lagi guys.
Tak apa, nanti berkaitan dengan perkenalan cikgu, kamu boleh cari dekat Mathness lah. Cikgu ada cerita tentang background cikgu lah. Siapa yang kenal cikgu melalui Mathness, pergi dekat website cikgu. Cikgu ada cerita background cikgu keseluruhan. Ya. Okey, tadi disebutkan apa? Okey, 3 orang pencen. Sorry cikgu tak pencen lagi guys. Cikgu nak pencen awal boleh lah, tapi tunggulah cikgu akan dapat target cikgu dulu. Okey. So, umur 56 hingga 60, apa tadi cikgu nak sebut? Okey, ada mean baru. Mean guys, apakah formula mean? Formula mean untuk data yang terkumpul jumlah fx bahagi jumlah f. Bila data cikgu rahsia ya. Okey, berapakah mean yang baru? 39. Boleh ya, 39. Apakah fx kita? Okey, kamu kena cari x tau. Inilah 26 hingga 30. Cari yang tengah-tengah tu. Cari yang tengah-tengah tu. Okey, 28, kan? 33, 38, 43, 48, 53, 58. Okey, so kita ada ni X kita lah, ini F kita lah. Okey, tapi kamu perasan tak? Tadi dia sebut umur 41 hingga 45 ni kan, 41 hingga 45, ada beberapa orang keluar. Jadi berapa orang keluar tu? Kita tak tahu kan berapa orang keluar kan, pergi syarikat lain. Maksudnya kita letakkan ini sebagai X lah, kita buang terus 10 orang ni. Maksudnya kita jadikan X tu sebagai unknown untuk pekerja yang baki tinggal umur 41 hingga 45. Cikgu boleh tak saya nak letakkan X tu sebagai bilangan yang keluar daripada syarikat tersebut? Kalau cikgu boleh elakkan lah, elakkan. Takut kita confuse nanti. Kita letakkan X tu biar baki pekerja yang masih setia dengan syarikat tersebut daripada umur 41 hingga umur 45. Yang baki tu, X tu. Ya. Simpan dalam baik-baik dalam kepala kita ya. Okay, cari amin kita guys. Cari min kita. Ini F kita lah, frekuensi kita kan. So F darab X 28 darab 11. Dapat berapa ni? So tambah dengan kita punya 33 darab 5. Alamak, cukup ke ruang kita? Macam tak cukup je. Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Siapa yang boleh buat laju sikit, tolong tolong lajukan sikit. Siapa yang tadi yang laju-laju tu, tolong kirakan sepantas yang mungkin. Darab 10. Okey, umur 43 ni kita darabkan dengan X lah. Lepas tu 48 kita darabkan dengan, tambah lagi tau, ni tambah lagi. 48 kita darabkan dengan 6, tak keluar. Lepas tu umur 53 kelas mark kita darabkan dengan 4. Dan yang pencen tadi umur 58 kelas mark dia tinggal seorang je. Kita bahagi dengan jumlah yang baru. Berapa jumlah yang baru? 11, 16, 26. 26, 32, 32, 36, 37. So jadi 37 tambahkan dengan yang umur baki dekat umur 41 hingga 45. Simbol algebra guys, pindah-pindah guys. Tolong cikgu selesaikan sekejap. Berapakah X yang kita dapat kat sini? Kira kan sepantas yang mungkin. Siapa pantas boleh tolong cikgu? 28 darab 11 tambah 33 darab 5 tambah 380 tambah 48 darab 6 tambah 53 darab 4 tambah 58 1411. Betul ya? Kenapa 58 darab 1? Kenapa 58 darab 1? Oh, tadi sebab apa? Sebab ada mana dia? Telah berbina syarikat manakala 3 orang pekerja dari kumpulan 56 hingga 50 telah bersara. Maksudnya syarikat tu dah tak ada lah. 3 orang dah hilang dah umur yang dah bersara tu, 56 hingga 60 tadi. So boleh Izan so sebab dia kata 3 orang dah pencen dah lah, bersara dah. Jadi umur 56 hingga 60 ni ada 4 orang. Jadi 3 orang dah pencen, tinggallah seorang je baki yang mungkin dia akan pencen kat situ. Okey, ada yang jawab X sama dengan 9, ada jawab dengan 8 So ini sama dengan 1141 tambah dengan kita punya 43X bahagikan dengan jadi darab kat atas lah guys. Kita naikkan kat atas dulu, siap boleh? Algebra okey, so yang ni akan darab dengan 37 tambahkan dengan X. Alright, so cikgu pindahkan sini balik. Okey, so kita akan dapat 37 darab 39. 37 darab 39 tak apa ya, cikgu cuba ya. 1443 tambah dengan 39X. 1141 tambah 43X. So ni 43X ya, cikgu kekalkan 43X kat sini, tolak dengan 39X. 1443 tolak dengan 1141. So kita akan dapat 302 sama dengan 43, so dapat 4X. So X kita akan dapat apa? 302 bahagikan dengan 4. Tada, apa yang cikgu merepek? Sekejap, ada benda yang cikgu miss ke? Kat sini sekejap. 1141 kan? Apa dia? 1411 Oh, sorry cikgu salah baca itu. 1411 ya, 1411. Sini akan jadi 1411.
1411. Okey, so kita tolak kat situ lah. Sini akan dapat apa ni? 1411 kita dapat 32 lah kan. So 32. So X 32 bagi 4. Ya, kita akan dapat 8 guys. Kita dapat 8 Okey, cun semua dapat ya. So maksudnya apakah yang dimaksudkan tentang 8 orang ni? Maksudnya dia kata find the numbers of workers that have transferred to another company. Cari bilangan pekerja yang telah berpindah ke syarikat lain. Cari bilangan pekerja yang telah berpindah ke syarikat lain. Guys, yang berpindah bukan 8 orang. Kalau kamu faham X tu, X itu adalah X yang cikgu letakkan sebagai bilangan pekerja yang tinggal. Lagi jangan masuk dalam perangkap. Ya betul, terima kasih Ravinesh, terima kasih Mia, Huawei, Sarah, betul. So oleh itu bilangan pekerja yang tinggal di antara umur yang keluar daripada syarikat yang keluar, tulis sikit, iaitu sama dengan 2 orang. 2 orang. Tulis sikit tau, 2 orang yang keluar daripada syarikat. So examiner, pemeriksa dia tahulah kamu tengah jawab 2 orang tu merujuk kepada yang keluar daripada syarikat tadi. So guys, kita dah 6.27. Cikgu ingat cikgu berhenti sampai sini dulu kot. Kalau cikgu nak sambung dengan soalan-soalan lain ni, cikgu ingat dia akan jadi panjang masa dia. So guys, boleh cuba soalan-soalan ni. Sekiranya ada soalan, kamu boleh. So ini adalah apa ni? Ingin dapatkan video penerangan sertai inilah. Setiap minggu guys, kita akan live setiap minggu. Lagi 3 minggu kita ada. Minggu depan kita akan ajar strategi untuk apa? Kita tengok sekejap minggu depan Minggu depan, mana minggu depan kita ya? Sekejap ya. Cikgu tengok sekejap minggu depan. Untuk AdMed minggu depan kita akan belajar berkaitan dengan kertas 1. Minggu keempat pun kertas 1 juga. Iaitu kita akan cuba fokus untuk kertas 1 kedua-duanya. Siapa yang nak untuk integration tu, boleh PM cikgu lah. Nanti cikgu akan cuba ni. Ataupun boleh pergi dekat Mathness guys. Siapa pernah jumpa Mathness? Sorry lah guys promote sikit lah guys. Pergi dekat YouTube, cikgu ada satu video yang memang complete untuk differentiation dengan integration. Kalau nak belajar from zero lah. Macam mana? Macam mana nak enter ni? Search YouTube. Macam tu. Apa tadi? Mathness. M-A-T-H-N-E-S-S. Okey. Pergi kat dia. Yang ni lah guys. Nampak tak muka yang tak berapa nak kacak ni? Mathness ni. Yang ada tak banyak video cikgu 57. Ni lah siapa yang nak berkenalan dengan cikgu tadi kan? Ni video pengenalan cikgu lah. Tapi jangan pergi kat sini. Mana tadi? Untuk kita punya integration dekat sini. Nampak? Integration cikgu ada complete guys. Integration cikgu ada complete kat sini. Bolehlah search kat sini. Ada beberapa video yang cikgu ada. Mana tadi? Playlist cikgu. Integration form 5 kan. Ni adalah soalan-soalan pasir yang cikgu ada bincang-bincang sikit kat situ. Right, apa lagi tu? Ni AdMed Playlist yang terkini cikgu ada kumpulkan sikit dalam 7 video kot. Untuk integration AdMed form 5 lah. Ni nampak ni. Progression ada, integration ada. Tapi ni video yang dah lama dah guys. Nampak ni. Orang pun dah tengok dah banyak dah. Entah apa yang dia tengok cikgu merepek ni. Tahun 2016 guys. Cikgu dah mula online daripada 2016. Tapi sekarang ni cikgu aktif dengan Pitin Studio lah. You just keep in touch dengan Pitin Studio. Siapa yang belum follow cikgu lagi, tolong lah guys. Cikgu nak promote juga guys. Sekejap. Cikgu nak promote juga. Tak kira lah. Suka tak suka, cikgu tolong minta untuk kamu ramai-ramai lepas ni pergi follow Instagram. Pergi follow cikgu main Instagram. Cikgu Farid Mathness. Cikgu Farid underscore. Siapa yang belum follow lagi? Siapa belum follow cikgu? Tolong follow sekarang. Mathness, M-A-T-H. Amma pula. M-A-T-H-N-E-S-S. 49. Cuba dah cari. Kamu search cikgu Farid pun, cikgu ingat dah keluar kot list tu. Inilah dia. Alamak, cikgu Farid Mathness. Alamak, kena. Tak ada 49 cubalah cari dekat Instagram. Macam mana kita nak buat Cikgu Farid, alamak, susah pula dah kat sini. Cubalah kamu search lah Cikgu Farid underscore Mathness 49 tu. Dah sudah. Kenapa tak dapat ni? Ya Allah. Instagram. Okey, sekejap Cikgu nak buat slash sekejap. .com. Sekejap. .com. Sebab ini daripada web ni. Biasa daripada app senang je. Score Cikgu Farid. Macam ni. Tada! Mesti ada. Tolong. Keluar. Tolong follow cikgu lah guys. Tolong tak apa follow cikgu. Ini cikgu Farid. Cikgu banyak share lah berkaitan dengan video-video juga. Dulu kalau kamu search yang lama-lama tu banyak sangat cikgu share tentang ni. Satu lagi kamu boleh follow Pitin Studio di Instagram guys. Tolong tambahkan follow Pitin Studio. Kita akan bersama dengan kamu sampai cikgu nak jadikan kamu sebagai kita punya team lah. Contoh kan Pitin Studio. Ini Pitin Studio punya Instagram guys ya. Pitin Studio. Kamu search Pitin Studio, dapatlah Pitin Studio dekat sini. So Pitin Studio pun akan sampaikanlah ilmu-ilmu berkaitan info-info terkini kita. Dah follow dia, alhamdulillah. Siapa yang follow, dah follow daripada Disember 2019. Wow, Faris. Betul, Faris dah daripada lama dah ya, follow cikgu.
Dan satu lagi guys, boleh follow Instagram kita dekat bawah ni kan, Instagram kita. So latest info berkaitan dengan Instagram, ya. Telegram kita akan share di Telegram kita. So boleh follow Telegram channel kita Pitin Studio. Dan kamu ya semua sekali, kalau ada belajar sesuatu, tangkaplah gambar, share lah nota-nota kamu. Kalau di Telegram channel tu kamu boleh buat di ruangan chatting. Nah cikgu, ni nota hari ni cikgu. Okay, cikgu Trigo yang pelik tadi dah settle lah. Okay, kamu tangkap gambar nota kamu ataupun tangkap gambar kamu tuan belajar, muka cikgu ke depan ni, kamu buatlah di ruangan komen, kamu hantar gambar di Telegram channel. Nak letak di Instagram, tag lah cikgu, tag lah Pitin Studio. Kita alu-alukan. Sebab kita nampak semangat sikit lah, tim pun nampak semangat lah bahawa kamu memang ada belajar sesuatu dengan cikgu. So para pelajar yang dikasihi sekalian, faham sangat Alhamdulillah. Nanti di Telegram channel cikgu akan minta komen sikit, apa yang kamu belajar, dan kamu cubalah bagi komen seikhlas hati kamu lah ya. Lepas tu guys, kita ada lagi 3 minggu guys. 3 minggu lagi, setiap hari Sabtu lah kita akan buat Maths dengan MX. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih untuk semua sekali. Sekejap, Kak Fatin nak masuk. Ni jadual kita yang terkini ya. Sekejap, tolong tunjuk. Okey, kita ada sampai 20 Februari. Kamu punya KBSM kan? Kamu punya SPM 22 ya. Kita akan bersama-sama sampai 20 Februari. Selain itu, cikgu hanya tinggal kelas-kelas cikgu di Pusat Tuition Impian Nyata lah, kelas pecutan AdMath. Yang tu tak boleh lah, itu memang grup special je, itu memang grup kita je. Tapi yang open ni, cikgu open untuk kamu share dengan kawan-kawan kamu. Kalau ada link, tolonglah share dengan kawan kamu, tag lah kawan-kawan kamu di Instagram dan sebagainya. Kita nak bantu lebih ramai pelajar-pelajar SPM 2020+. Plus guys, SPM 2020+, tidak ada apa-apa lagi yang cikgu nak ajak kamu masuk dalam kelas cikgu berbayar, tak ada. So kecuali pecutan kita memang eksklusif grup tu, memang kita tengah kumpulkan grup kita. Yang lain semua guys, ya. Boleh teruskan guys, share, keep sharing with the Pitin Studio. Kita akan ni. So, share Pitin Studio di Telegram. So, Kak Fatin, Kak Nat nak masuk ke? Ada pesanan daripada Kak Nat guys. Sekejap guys. Kak Nat nak pesan apa tu? Assalamualaikum, hai semua. Okay, sebelum kita akhiri sesi week kita yang kedua ni, Kak nak ingatkan dan pesan kat korang lah ya, untuk sentiasa jaga diri, jaga jarak dan jangan lupa pakai mask dan hand sanitizer. Stay safe everyone. Jangan lupa follow IG dan Telegram @Pitin Studio untuk dapatkan info-info yang terkini. Bye. Terima kasih semua. Oh, Alik Kak Nat Giana ya. Main Alik Okey, para pelajar dikasih sekalian, cikgu ucap ribuan terima kasih. Nanti respon di Telegram channel kita guys. Cikgu akan minta komen. So, kalau ada gambar, kamu komen lah bersama dengan gambar-gambar kamu, nota-nota cantik-cantik kamu dan sebagainya. Kalau ada nak tag di IG, tag lah cikgu dan juga Pitin Studio. So, akhir kalam, good luck guys. Teruskan strategi kita untuk menuju SPM 2020+. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi pada sesi-sesi yang berikut. Good luck for your SPM. All the best. Bye-bye.